استغفر الله العظيم استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وعشيرتنا وأهلنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وطلابنا من عبادك الصالحين. اللهم يا دافع البلاء والنقم ارفع عنا يا الله، ارفع عنا يا الله، ارفع عنا يا الله وعن المسلمين كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita selepas daripada puasa. Walaupun ada di kalangan kita masih lagi beraya, tak jadi masalah untuk kita nak sambung pelajaran kita. Baik. Sambungan kata dia kelima. Tu. Kelima jumpa belaka tu. Jangan buat mabuk tape tak jumpa cari. Makan tape banyak sangat, cari yang kelima tak jumpa. Ya. Kelima. Hak ada kitab pun dapat banyak lah, hak tak ada kitab dia. Kokoh tak ada ni. Ada lagi tu kitab belakang tu ambil belakang. Baik, kelima qiyamuhu ta'ala binafsih. Selepas daripada kita bahas mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang bahaya. Kemudian mari kaya hak yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Sifat Allah Ta'ala yang kelima. Kita ulang semula, yang kelima ni bukanlah dari segi turutan sifat Allah. Yang kelima kita sebut ni bilangan untuk belajar, bukan bilangan bagi sifat Allah. Nampak? Sifat Allah yang pertama wujud, apa seterusnya yang kelima tidak. Sifat Allah Ta'ala ni bukan boleh bilang daripada 1, 2, 3 tu tidak. Nampak? Tidak boleh kalau kita nak buat. Hak nombor 1-nya qiyamuhu ta'ala binafsih. Nombor 2-nya kalam. Nombor 3-nya baqa, boleh kita buat begitu. Nampak?
Kita nak bilang cara mana, cuma ulama dia susung supaya kita tu tidak bolong dan sebagainya. Dia susung, ini susunan untuk belajar, bukan susunan memang begini sifat Tuhan, tidak. Itu. Jadi kelima, sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi Allah, yang wajib atas kita mengetahuinya, ialah qiyamuhu ta'ala binafsih. Hak masalah qiyamuhu ta'ala binafsih, dia tak sama macam mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dulu kita bincang berkenaan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini, ramai juga di kalangan kita orang yang mengaku Islam nak cuba lari daripada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Cuma tidak terang-terang menafikan secara terang, tak ada sifat tu. Itu sebagaimana yang kita terang banyak dah minggu lepas kan. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih ni, ramanya boleh terima hak ni, sifat Allah Ta'ala. Iaitulah apa makna dia? Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Cuma perbezaan kefahaman berdiri sahaja. Bila kita sebut berdiri, Allah Ta'ala tu berdiri. Ada orang kata Allah Ta'ala tu duduk. Sini pula kata Allah Ta'ala tu berdiri. Mari pula berdiri dengan sendiri. Mari pak terbayang macam budak baru acu nak jalan. Ada? Baru nak berjalan, ada setengah ibu bapa, dia buat mari kereta kursi roda tu. Duduk atas tu, budak pun bangun gerak sikit. Ada pertolongan. Ada setengah ibu bapa dia akak anak dia tolong pimpin supaya boleh berjalan, boleh berdiri. Ada setengah ibu bapa dia lock anak dia mau nak berdiri sendiri. Begitu ke maksud berdiri? Bukan. Tu bukan belaka, tu bukan bermakna berdiri, tu bangun cacang. Nampak? Berdiri bukan makna bangun cacang. Berdiri di sini dengan makna kata dia, dan tiada dikehendaki. Tiada dikehendaki di mana bukan dikehendaki. Dengan yang demikian itu terbetul pendiriannya. Bukan diri perbetul pendirian makna bangun cacang, berdiri cacang. Macam kita sebut, kalau orang Terengganu mari berdiri cacang. Bukan maksud dia berdiri cacang tu, maksud berdiri qiyamuhu, makna berdiri tu. Memang qiyamuhu ni ambil daripada perkataan qoma lah juga. Berdiri, qoma, iqamat. Kita qomat semayang. Qarqamatis salah, qarqamatis salah. Nak semayang ngak dah ni, nak semayang ngak dah ni. Nampak? Itu makna berdirilah. Nak dirikan semayang ngak dah ni. Berdiri situ pun bukan maksud berdiri juga. Sebab orang uzur dia boleh semayang duduk. Orang semayang sunat dia boleh semayang duduk. Orang namakan dia tu mendirikan semayang juga. Hak dirikan semayang tu kan, bukan makna berdiri semayang tu berdiri. Itu dia. Orang yang semayang sunat boleh semayang duduk pun dia mari mendirikan semayang sunat. Orang uzur tak boleh nak bangun, tak boleh nak berdiri, dia semayanglah duduk. Maka dinamakan dia tu telah mendirikan semayang juga. Kena faham. Nampak? Itu dia. Jadi bukanlah dia kendaki dengan terbetul pendirian. Terbetul pendirian ni maknanya bangun cacang. Bukan bangun betul. Perbetul ni bukan bangun betul. Betul banyak makna.
Betul ni banyak makna. Betul lawan salah. Betul lawan bekok. Belok, bekok, belok, belok. Betul lawan belok. Betul lawan salah. Ha, itu dia. Betul makna dia ya. Pun ya juga. Betul maknanya ya. Kalau kita kata tengok dalam kitab-kitab Jawi, syarat nak sembahyang, rukun sembahyang ialah berdiri betul, dia kata dia. Ada? Syarat sembahyang fardu, sembahyang zuhur, sembahyang subuh tak ni bagi orang yang tidak keuzuran dan bukan sembahyang sunat. Rukun dia ialah berdiri betul. Maka ramai di kalangan kita bila terjemah, bila tafsir je nak hurai berdiri betul, maka cacang sungguh begitu macam ke tiang. Baru orang panggil betul. Macam kita nak diri tiang ni, berdiri biar betul. Tu berdiri biar betul. Tiang ni tak belok sikit. Nampak kalau kita tengok dengan mata ke, dengan ukur air ke, ukur air tempat kita letak, tak belok. Tu betul. Adapun berdiri semayang, berdiri betul bukan betul begitu. Nampak? Ha, itu dia. Berdiri betul ialah berdiri dengan makna ya, dia berdiri. Ya lah tu berdiri lah tu orang panggil. Itu baru makna berdiri. Apa makna ya? Ni bab fiqh. Minta maaf. Kita belajar bab tauhid, kita pergi ke bab fiqh. Makna betul dengan makna kalau dia berdiri walaupun belok. Walaupun belok berdiri gitu, bekok, belok. Selama tidak dikategori ataupun tidak dinamakan dia tu rokok, orang tak sebut dia tu rokok. Itu bukan rokok, tu memang berdiri, memang dia belok berdiri. Khosyuk, kuat tu dia tunduk gitu, semayang. Pun orang panggil berdiri betul. Sebab betul bukan betul macam tiang, makna betul. Makna betul, makna sungguh, makna ya. Betul sini makna sungguh, bukan betul makna belok. Bukan betul makna lawang pada belok, tidak. Artinya kalau kita berdiri masa nak semayang, kita berdiri semayang, berdiri betul ke tak? Mu betul ke tak berdiri lagu ni? Ha, itu makna berdiri betul. Berdiri biar betul. Nampak rokok ke berdiri ni biar betul. Kau kata kalau nak berdiri, berdiri kau biar betul. Bukan betul tu makna cacat. Itu makna kita nak pergi kepada qiyamuhu ta'ala binafsih tadi. Jadi bila kata qiyam, banyak makna. Sebab tu dia kata bukan makna berdiri. Sebab orang Melayu, dia istilah kepada duduk. Orang Arab, istilah kepada berdiri. Maka kitab ni diambil daripada hak asal dia Arab. Qiyamuhu, makna berdiri. Makna duduk, makna berdiri, itu bukan. Kalau kita kata duduk, bukan makna duduk. Bukan makna duduk begini. Kadang-kadang. Ada kadang-kadang, mari sini, duduk itu. Itu makna duduk sungguh. Kadang-kadang kita tanya, kita jumpa kawan kita, mau duduk di mana? Mu duduk di mana? Ai tak duduk-duduk kita berdiri kan ni. Orang tak jawab begitu tak cerdik. Dia pun tak royaklah, saya lah ni duduk kat pusu 3. Pusu 3 apa? Pusu 3 deh, pusu 3 deh. Tu dia. Saya tukar sama dengan padang pusu ni. Tani padang pusu tani pondok kita tu. Tu dia. Duduk pusu 3 ni. Dah duduk tak bangun-bangun ke? Tu maksud kita orang Melayu kata duduk. Ada pun orang Arab, dia istilah berdiri. Kalau jumpa dengan kita, dia tanya, mu berdiri di mana lah ni? Nampak? Mu berdiri di mana? Sebab tu dia panggil iqamah. Wisa kita tu iqamah, tepat. Iqamah tu daripada perkataan qamah tu lah. Qad qamatis salah tu lah, berdiri tu lah. Kita mengambil wisa ni, kita ambil iqamah dia panggil. Ambil apa? Ambil kita nak pergi di mana, kita nak duduk di mana, nak letak di mana walaupun 3 hari.
Itu makna kita nak berdiri di mana walaupun 3 hari. Sebab tu dia panggil semua sekali ni kita ni orang yang bermukim. Tu jabat daerah setengah-setengah tempat dia tu mukim. Mukim mana ni? Ni mukim di mana ni? Mukim Bukit Payung, contoh. Ni mukim Bukit Payung, mukim Marang. Tu mukim. Apa makna mukim? Kita sebut mukim, tapi asal perkataan mukim. Apa makna mukim? Daripada qama makna berdiri. Makna pendirian kita tu di mana? Stand kita tu di mana? Pendirian kita, penetap kita. Orang agak tetap ni dia panggil berdiri, kita panggil duduk. Bila sebut duduk, bukan duduk begini. Bila berdiri, bukan lagi cacang. Banyak maksud diri tu deh. Banyak maksud duduk. Beza dia kita dengan orang Arab ni, bila kita sebut duduk atau berdiri, hak mana yang kita nak guna istilah? Orang Melayu istilah duduk. Sebab itulah yang kita tafsir dulu, kita sarah dulu. Bila kita tafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita pergi terjemah, kita pergi tafsir Allah Taala duduk atas aras. Bila sebut duduk atas aras, kita terjemah duduk atas aras, mak kita tafsir duduk. Duduk mana? Setengah orang kata duduk selelik macam kita ni. Setengah orang kata duduk atas kursi sebab dia terjemah duduk. Dan dia tak faham maksud duduk. Duduk situ makna keberadaan. Iqamah, orang Arab sebut ni keberadaan. Kita berada di mana, kita menetap di mana. Itu maksud dia. Tak kemudian duduk dengan berdiri, hak mana lebih tepat, hak mana lebih kemah dia punya perkataan. Nampak? Bila kita sebut duduk, istilah orang duduk ni yang pertamanya tak ada persediaan. Duduk je mu ni, Allah, buat apa yang duduk semua ni? Kalau mak dia marah kanak Allah mu ni pada duduk begitu jelah nak kerja buat, tak ada. Itu maksud duduk, tak ada persediaan. Yang kedua malas. Nampak? Malas, orang duduk ni malas. Itu dia. Sebab tu orang Jepun, orang cerita saya tak tahu juga. Orang Jepun kata dia learning, kalau dia nak masuk office tu mula-mula pagi dia mesyuarat, dia tak ada kursi, dia ada meja je. Semua mesyuarat ada cacang. Sebab apa? Dia kira kalau duduk ni malas lalu. Kita pergi mesyuarat di pejabat tu begitu juga, kursi sedap duduk. Bila sudah yang mesyuarat kau, malas weh nak bangun. Nampak? Itu perangai orang Melayu. Minta maaf, jangan marah. Saya orang Melayu juga. Perangai orang Melayu. Saya orang Melayu juga. Jangan marah. Itu mana istilah duduk. Yang pertama, tak ada persediaan. Yang kedua, malas. Tak sedia langsung kita. Orang lain habis dapah ketupah ke ni. Kita buat tak tahu je. Negeri kita. Ni negeri kita. Sepatutnya kekayaan, ke apa, ke kalau saya dari segi dunia lah. Dari segi dunia. Boleh kita lah banyak. Kenapa? Ni tanah ada setengah hektar soho enggak dah dah. Orang asing hak dak duduk, mari jajah saja, learning tanah 1000 hektar seorang-seorang. Kita tak sedar. Bukan setakat 1000, belah 1000, puluh 1000, ada ratus 1000 tanah. Contoh tanah hak kaya dah sakit lah duit dalam bank. Kita ada RM25 duit tu masa soho enggak dah, RM25 je. Kenapa? Orang lain pada Melayu hak tidak dibangsakan kepada duduk. Duit dalam bank 2.5 juta, barang je. Barang je, tak rasa nak bangga sikit. Sebab tu kita, kalau buat projek sikit di rumah ni, projek bila puyuh ke, projek apa ke, signboard besar luar tu. Tulis tu. Nampak? Signboard besar. Pergi tengok, dah berapa ekor puyuh? Ada 15 ekor. Signboard je besar. Tu kita. Orang lain hak tak dibangsakan kepada duduk. Tak ada benda, tak ada tu pun. Tengok dalam peta pun tak ada. Mari tengok, besar sangat projek masing-masing.
Dia buat di rumah je sebenarnya. Tapi hebat besar. Tak ada signboard tepi jalan tu. Tak ada signboard. Nampak tu? Dia bela ke babi, bela ke itik, bela ke apa. Bela lah hak bela. Babi punya bela. Tak ada signboard tu. Tengok-tengok beratus ekor babi. Kita bela kambing 3 ekor signboard dah. Nampak? Pemeliharaan kambing. Itu dia. Tempahan untuk akikah dan korban. Tengok-tengok mana kambing. Tak ada. Dia ada 3 ekor je. Kita. Sebab apa? Sebab kita duduk. Orang Arab, istilah dia berdiri. Tak ada istilah duduk. Apa makna berdiri? Siap sedia. Berdiri ni siap sedia. Tengok askar tu. Ada askar duduk? Tak ada. Kenapa? Askar dah duduk. Hak tengah siap sedia tu. Tak ada lah beratur dia pakat duduk. Cakap, sela belaka. Sela belaka. Akak selapang. Belah-belah sela. Tak ada. Berdiri. Buat siap sedia. Dan hak ni orang Arab sebab tu. Orang Arab tak kena jajah, tak kena orang lain ajar tu tak menang. Sebab apa? Sebab dia bersedia semua. Mari siapa dia berani. Kita tak berani sebab tu Allah Ta'ala tak hantar Yahudi kita ni. Allah Ta'ala tak hantar Yahudi. Kerana apa? Kerana kita dah gerak nak lawan. Kita nak melembek, baik duduk. Orang Allah Ta'ala atau Cina dia akan nak kita. Atau Cina dengan India dia akan nak tu. Bukan cakap resi ni cakap realiti. Bukan resi, realiti. Ni malah ni dia cakap begitu kata resi. Orang Melayu sendiri pun kan. Allah Ta'ala atas Cina dengan India kita dah gerak dah. Lok je ambil lah, aku nak duduk je. Allah Ta'ala tak atas Yahudi. Allah Ta'ala atas Yahudi mana ni? Negara Arab ni. Hak perang mereka lagi serang apa semua sekali. Iraq lah, Iran lah, apa lah. Hak buat ni. Buat gagal-gagal, hak sedia semua. Kita kalau mari buat mereka serang sini. Dan 2 minit. Habis ni. Nampak tak? Nampak tak? Tahu ke? Tak ada persediaan. Sebab tu kita hari ni, apa persediaan kita? Apa persediaan kita? Tak ada. Sungguh, saya sendiri pun tak ada persediaan. Tak ada. Persediaan. Sama ada persediaan. Apa saja. Nak lawan orang kafir. Jauh sama sekali. Nak. Tak ada persediaan. Kerana kita, istilah kita duduk bukan berdiri. Itu maksud dia. Habis. Pendek rekah. Lepas tu tafsir sendirilah lepas pada itu. Kenapa? Tafsir sendirilah masing-masing. Itu dia. Bukanlah maknanya tiada dikehendaki yang dengan demikian itu betul pendirian bukan. Hak maksud qiyamuhu ta'ala binafsih tadi. Dengan ketiadaan mereka yang menolong akan dia Allah Ta'ala. Itu dia. Seperti barang yang bersegera pada faham. Sebagaimana segera kita faham sekaligus, kita faham. Bila sebut berdiri, nampak lepak cacang. Bukan begitu kata dia. Jangan faham begitu. Dan hanya sungguhnya makna berdirinya Allah ini, dengan sendirinya itu, ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang menepati ia padanya. Hak ni hak yang nak. Bukan mana Allah Ta'ala berdiri cacang, tak ada orang tolong. Bukan begitu maksud dia. Tetapi maksud dianya makna berdiri dengan sendiri tadi, ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala tidak berkehendak artinya tidak berhajat. Berkehendak artinya tidak berhajat. Sebab kayak gini, siapa nu Iradat mana apa? Makna berkehendak. Dulu kata Allah Ta'ala tak ada berkehendak. Tiba-tiba ada sifat dia, sifat berkehendak. Sudah. Hak berkehendak lagi kita sarah pula berkehendak tu. Nampak? Makna berkehendak tu dulu. Jadi, hak ni ketiadaan berkehendak. Bukan berkehendak mana iradat tu. Berkehendak sini tidak berajak. Tidak berajak. Nampak tu? Allah Ta'ala kepada zat yang menepati ia padanya, artinya di mana sahaja Allah
Allah Taala tidak berhajat, tidak berkehendak, tidak berhajat kepada zat diri yang kena ada Allah, kena ada diri baru ada Allah Taala. Macam kita start daripada malam tadi lagi sampai ke pagi ni, kita keberadaan kita, berdiri kita, berdiri makna keberadaan kita. Keberadaan kita mesti kita ada di tempat yang menepati kita ada. Kenapa? Kita nak tidur. Kita tidur mesti kena ada tempat kita tidur. Tak kira lah atas kursi panjang ke, kenapa? Atas kapek depan TV ke, atas katil ke, tak kira, tapi ada tempat kita tidur sehingga kita bangun, kita pijau. Kita kena ada tempat kita pijau. Bangun, kita turun katil, kita pijau di mana? Tu tempat pijau, tu tempat yang menepati untuk kita berdiri, tempat kita berada. Masuk bilik air, gogang berjalan situ sini, tempat kita ada. Berhajat kepada tempat yang menepati tadi. Mari masjid. Daripada bawah nak duduk dalam kereta lagi, ada tempat. Kenapa tu? Mari dalam masjid, duduk cokoh ni. Duduk cokoh ni ada tempat. Atas kapek ada tempat. Seming ada tempat. Tanah ada tempat. Oh, ada tempat belaka. Kenapa? Tak ada makhluk ni duduk, ada dia, kita sebut duduk dalam Melayu, ada dia ni ataupun berdiri dia nya, tak ada tempat. Ada tempat yang menepati dia. Allah Ta'ala, bezanya Allah Ta'ala tak begitu. Hak dia nak lari daripada hak kata Allah Ta'ala duduk atas aras tadi. Sedangkan tak ada pun dalam Quran sebut Allah Ta'ala duduk atas aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bukan makna Allah Ta'ala duduk atas aras. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala duduk dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab Allah Ta'ala berdiri di atas aras, tak ada ayat tu. Ayat duduk ataupun ayat berdiri tak ada. Ayat ala saja. Ala ni mengatasi pun boleh, atas pun boleh. Sebab mengatasi ambil daripada perkataan atas. Mengatasi itu ambil daripada perkataan atas. Jadilah mengatasi. Macam kita duduk, jadilah menduduki. Menduduki ambil daripada perkataan duduk. Kenapa? Itu dia. Makna apa menduduki? Oh, menduduki bukan duduk. Kalau duduk, duduk gini. Kalau menduduki, makna lain dah. Wajib tidak jadi duduk gini. Kalau ala makna atas, makna lain. Kalau mengatasi, makna lain lalu. Kena faham tafsir ataupun terjemah. Itu dia. Jadi kalau kita sebut kata alal arsy, duduk di atas aras, artinya Allah Ta'ala itu berhajat, berkehendak kepada tempat yang menepati dia. Dah jawab dia. Nampak tu? Dia nak nafi belaka. Seperti menepati segala arab pada segala zat. Seperti kita ni menepati segala arab, segala sifat-sifat kita pada segala zat. Duduk pada zat, pada diri. Duduk pada diri. Macam kita kata merah. Kapek sifat dia merah. Kenapa? Kapek sifat dia merah. Merah ni nak mari merah begitu saja ke? Minta maaf kalau pakai baju merah. Betul lang je lah. Merah si kapek merah ni, merah begitu je ke mari kosong. Arab sifat merah. Tanpa ada zat dah. Merah mesti lekat di mana-mana. Di zat, di diri. Merah pak lekat di kapek. Merah kak lekat di baju. Dia kena lekat gitu. Nampak? Itu dia. Hak ni mesti kena ada lagu tu.
Tak ada, merah saja je bagi tak ada. Macam dululah kalau kata tiang tu besar ke kecil, besar dia lekat pada tiang tu baru jadi besar ataupun jadi kecil. Kalau besar saja tak ada. Ha, itu dia. Dan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ha, itu dia. Maknanya Allah Ta'ala ada dengan sendiri, tidak ada yang menjadikan dia. Jangan sebut Allah Ta'ala tu jadi dengan sendiri. Salah. Sebab bila sebut jadi, artinya baru. Ha, itu dia. Sebab tu dia kata, tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia, artinya Allah Ta'ala tidak dijadi. Bahkan ia menjadikan segala perkara. Arti sini, bila kita sebut qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama, keberadaan Allah tidak berhajat kepada tempat. Keberadaan, kependirian Allah tidak berhajat kepada tempat. Hak ni yang disebut sebagai Allah Ta'ala itu di mana-mana. Dan tidak bermakna di mana. Jangan sebut Allah Ta'ala itu di mana. Tetapi Allah Ta'ala itu di mana-mana. Di mana-mana. Jangan kata Allah Ta'ala itu di mana. Di sini, di sini, di sini. Bukan. Nampak? Allah Ta'ala itu di mana-mana. Kata, habis. Nampak? Tak tahu di mana. Itu yang pertama. Makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia boleh duduk, dia boleh ada. Duduk tadi bukan makna duduk cokoh. Makna ada. Dia boleh ada, dia boleh duduk, dia boleh berdiri tanpa ada tempat. Yang kedua, qiyamuhu ta'ala binafsih dengan makna Allah Ta'ala tu adanya Allah. Adanya Allah ada dengan sendiri. Adanya Allah ada dengan sendiri. Bukan jadi Allah jadi dengan sendiri, bukan. Nampak? Adanya Allah ada dengan sendiri tanpa ada orang yang mengadakan Allah. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu dua makna. Itu dua makna. Jadi Allah Ta'ala ni tak ada berkehendak kepada yang menjadikan dia, bahkan dia yang menjadikan segala perkara. Makna segala perkara, habis perkara. Tak ada perkara yang Allah Ta'ala tak jadi. Nampak? Tak ada perkara, walaupun kita tengok kok tari pagi pukul 9 tu, kok jendela tu ada habuk. Habuk hak terbang tu nampak habuk hak terbang. Kebah-kebah bata tu nampak habuk. Habuk tu hak Allah Ta'ala buat. Habuk tu hak Allah Ta'ala buat. Nampak? Tu makhluk juga. Kalau habuk tu Allah Ta'ala buat, hak lain tak safira. Nampak? Takkan kita ni Allah Ta'ala tak buat. Jadi. Dan jangan mengaku pula kita ditua pada Tuhan. Ada juga orang dia mengaku dia tua pada Tuhan. Tua banyak mana? Tua sehari je. Padang dah, walaupun seminit, walaupun 1 saat. Royak kata tua pada Tuhan, banyak kita menafi habis sifat-sifat Tuhan. Cerita ilmu orang Melayu tu. Ilmu tu mengaku tua pada Tuhan. Konon-konon nak suruh jadi kebal. Tu orang-orang dulu dia beramal ilmu kebal ni. Kena mengaku tua pada Tuhan. Bila kita mengaku tua pada Tuhan, dengan makna Allah Ta'ala tu semula jadi dah. Nampak? Kediang pada kita Allah Ta'ala tu bukan sedia kala dah. Nampak? Bukan dah. Itu dia semula jadi dah, bukan sedia kala.
Tu dia. Kemudian banyaklah weh. Dia Allah Taala tak buat. Dia tu Allah Taala tak buat. Allah Taala buat orang lain, dia dah. Maka bila Allah Taala tak buat, Allah Taala tak ada kuasa. Kalau dia kuasa nak kebar, dia boleh jadi kebar tanpa ada keizinan daripada Allah dan sebagainya. Jangan beramal ilmu tu. Kita orang dulu kita sebut, orang dulu dia panggil ilmu kepala tai. Kasar ke ayat tu. Tapi ia sungguh. Orang tua-tua dulu panggil ilmu kepala tahi. Sebab apa ilmu kepala tahi? Nak beramal ilmu tu boleh. Tu dia. Kita mula-mula pagi-pagi tu kita berak tu ambil hak kepala tahi. Mula-mula berak tu lama seluruh tubuh. Jemur tengah panas. Lepas tu tak apalah nak mandi pun tiap-tiap hari buat gitu. Sampai ke jadi kebal. Jangan buat. Namanya buat sungguh kena royak ni. Nampak? Hanya buat sungguh sudah kerja dah lah. Buana weh pusing 3 ni pakat buat lagu tu. Ada ustaz mari mengajar. Jadi kena buat gitu baru jadi kebal. Berat nanang kita. Royak saja tu ilmu orang tua-tua dulu. Dan syarat dia, hak tu syarat dia tak berat lagi lama pada tahid ni. Tak berat lagi. Syarat dia yang kedua hak nak suruh jadi molek kena ngaku tua pada Tuhan sehari. Maknanya kafir tu wajib dah lah weh. Kafir wajib dah. Nampak tu? Kalau dak mati dak taubat tak berat lah. Allah berat dah. Macam-macam. Dia panggil ilmu pula pun dia panggil. Ilmu pula. Ataupun ilmu kepala tahi. Nak jadi kebal. Lama lagi pek tepi ke ustaz ustaz. Gimana kau nak beramal ni? Dah baca apa kau? Tu sudah kita. Baik. Itu macam ayah ping apa tu berjenis-jenis begitu kau dia beramal. Nampak ayah ping tu dia beramal. Amalan dia yang orang ikut sangat bila kita pak ikut dah kira lah. Terimbang, terpindah, terlebar. Ustaz, terguru pun. Kalau dapat kena ke dia, sudah. Tak ada ilmu ni, kalau kita duduk mengajar ni habis. Mujur tu hendak wisna je. Nampak tu? Kalau kena banyak mana? Kalau balik Azhar, balik ke Mesir. Laki bini pun kena. Laki bini balik ke Mesir. Ngaji syariat. Ngaji usuluddin. Pak jumpa ke dia, kena. Pak sudah, pak mati. Nampak tak? Tak percaya. Dia pakai ilmu ni kau ni. Ilmu apa? Ilmu segala kekotoran. Bila sebut dia kekotoran dalam tubuh badan, capu, jangan buat. Capu, ni makan kau kan. Apa kekotoran? Tahi mata, tahi hidung, tahi telinga. Itu hanya obat tahi saja. Tahi sungguh. Itu obat tahi saja. Habis. Daki peluk. Gau mari. Nampak tak? Gau mari. Ini hak cerita ni apa? Seperguruan dengan dia. Hak yang seperguruan dengan dia. Cerita ni. Gau mari. Ui makan. Bubur dalam kapsul ke, boleh bubur dalam makanan, dalam masuk nasi ramah-ramah ke. Capu. Ui makan. Habislah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok benda kotor ni. Kita tengok kadang-kadang restoran. Minta maaf deh kalau orang pakai restoran sini. Tak semesti. Tidak semua. Kadang-kadang. Kita tengok restoran tu maju lah. Penuh orang. Kita pergi makan tak sedap mana. Tak sedap mana. Layang pun ke laut je. Kenapa? Minta item juga item. Gitu je. Salah mo. Tapi orang ramah. Pergi cek tengok dapur. Kotor. Yang orang, saya tak tahu juga. Tapi saya rajin lah duduk Penang, duduk Walaupun, kedai mamak penuh orang. Kalau orang tahu sungguh, dia tak masuk dalam mamak. Tak masuk. Tak akan masuk. Kenapa tu? Kalau orang tak tahu sungguh. Sebab apa? Tak ni. Bila makan kotor ni sama. Ni hak nak makan bersih ni tak ada orang. Ni hak nak makan bersih duduk atas masjid bersih. Nak naik basuh kaki. Nak naik kena basuh muka dulu. Bukan kaki basuh muka pun basuh nak naik sejid ni. Mandi dah ni. Basuh muka mula kata dia. Basuh muka. Basuh tangan. Basuh kaki.
Baru boleh naik sejik. Bersih. Oh, payah. Tak cakap nak sound. Tak cakap nak royak. Payah. Sebab bersih. Kenapa tu? Kan tempat kotor. Ada istihar sikit. Oh, malam lusa tu sambutan sempurna kita ni 2 tahun dah beraya. Kita sambut raya. Mari artis jauh tu. Oh, Liza lah apalah. Mari macam-macam. Mari. Penuh. Sebab apa? Tempat kotor. Saya sebut kotor. Biarlah orang marah. Sebab apa kotor? Kenapa? Kotor. Walaupun kotor banyak, kotor sikit dan sikit kotor. Ramai. Sebut tempat kotor ni ramai. Sebab apa? Sebab syaitan tak halang sikit abu. Syaitan tak halang. Masuk kedai kotor. Syaitan kata masuk. Ahlan wa sahlan. Silakan. Syaitan tak halang. Bukan syaitan suruh pula. Kenapa ada? Hak ni bukan syaitan suruh. Halang lagi. Mari mula-mula ada dah. Lalu ke depan masjid. Tak boleh nak kona setara. Ni tak saja je. Tak boleh nak kona. Sebab syaitan kata, jangan kona lah setara itu. Kenapa? Padahal setara kita beli kereta ni, kita beli kereta setara yang free je. Setara itu yang free. Beli kereta setara yang free pun tak boleh kona ke sejik. Sebab apa? Sebab tadi tempat bersih. Narak banyak. Dan mustahil lawannya iaitu berkehendak kepada zat atau kepada yang menjadikan dia. Maknanya mustahil lawan daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih tadi iaitu berkehendaknya Allah. Makna berkehendak di sini makna berhajat. Ingat baik. Acak kali kita ulang tu berkehendak sini makna berhajat. Kenapa? Sebab lagi bak iradat lagi tu. Berhajatnya Allah kepada zat. Oh, Allah Ta'ala berhajat kepada zat. Zat mana? Pada diri lain kepada makhluk. Makna berhajat kepada zat ialah berhajat kepada makhluk. Atau kepada yang menjadikan dia. Ataupun Allah Ta'ala berhajat nak jadi Allah Ta'ala. Ada yang akan jadi. Maka Allah Ta'ala tu akan jadi. Sebagaimana yang kita bahas kenaan dengan sifat yang kedua dulu. Itu dia. Iaitulah sifat apa dah orang panggil sifat kidang dulu. Sampai ke sedia Allah Ta'ala. Jangan beri jadi sedia Allah Ta'ala tu lawang dia. Ada yang menjadikan. Tu hak dalil dulu tu. Dalil kidang. Kalau ada yang menjadikan Allah Ta'ala, artinya sama ada Allah Ta'ala itu tasasul, ataupun dur, ataupun tasasul, main musim. Musim macam ke gama nak jadi gama. Tak tahu hak manusia. Dulu tak tahu hak manusia kriak. Telur dulu ke ayam dulu kita bahas dulu. Jangan jadi musim. Dan jangan jadi tasasul, berata. Membuat aku membuat, hak ni pula buat, hak ni pula tak habis. Selagi kita jumpa makhluk, selagi tu tak habis jumpa Allah Ta'ala. Nampak? Kalau selagi kita pegang dengan makhluk, selagi tu kita tak boleh nak pegang dengan Allah Ta'ala. Selagi tu kita tak nampak Allah makhluk, selagi tu kita tak nampak Allah Ta'ala. Jadi sebab apa? Tasasul ni. Mamak buat Zaid buat Dalah buat Gadis. Jadi tak tahu misteri, tak tahu habis. Selagi kita tak pergi pada Allah Ta'ala. Pergi pada Allah Ta'ala, bukan mak dengan ayah kita buat kita. Nampak? Itu dia. Gama bukan ulat yang jadi gama. Telur yang jadi telur bukan gama yang jadi telur. Duk Allah Ta'ala sama celah tu. Gama Allah Ta'ala jadikan. Gama telur. Gama telur. Tapi telur Allah Ta'ala jadi. Telur jadi ulat. Nampak? Telur daripada telur jadinya ulat. Jadi ulat tu Allah Ta'ala yang jadi. Ulat jadi kepopong. Kepopong jadi tu Allah Ta'ala jadi. Mak tu bik gama balik. Gama ni daripada kepopong jadinya gama. Bila jadi gama Allah Ta'ala yang jadi. Duduk situ. Nampak? Jangan ikut kesaing kita hak sekolah jauh 3 dulu.
Jadi bila jumpa Allah Ta'ala, selesai masalah. Sekarang kita tak jumpa Allah Ta'ala. Ngaji tinggi mana pun tak jumpa Allah Ta'ala, duk main do tasasu. Musim kat tula ataupun berata tak ada sub. Berata tak ada sub. Kita tambah lagu tu. Sebab tu, mari qiyamuhu ta'ala binafsihi, maknanya Allah Ta'ala tu tak berajak kepada tepat dan tak berajak kepada yang menjadikan dia. Sebab Allah Ta'ala bukan jadi, Allah Ta'ala tu ada. Dan dalil qiyamuhu itu bahawasanya jika tiada berdiri, panjang cerita dia, kita baca semula lah. Dan dalil pada qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Tanda Malik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.